Suasana di ruang tamu rumah sewa di Kampung Keling, Kuala Kubu Baru, Selangor senyap sunyi. 6 pemuda yang menyewa di rumah tersebut sedang tekun meneliti peta bentuk muka bumi di Sungai Meranti yang terletak kira-kira sejam perjalanan dari lokasi mereka. Di mata penduduk kampung, kesemua pemuda itu hanyalah buruh yang melakukan pelbagai kerja demi mencari sesuap nasi. Bagaimanapun itu adalah tugas penyamaran kerana mereka adalah anggota pasukan F yang sedang mengintip pergerakan pemimpin kanan unit kerja bersenjata ke-21 Parti Komunis Malaya PKM dikenali sebagai District Committee Member DCM Pang Wu yang telah dijejaki sejak tahun 1982 lagi. Selain sering bertempur dengan pasukan keselamatan, Pang Wu yang bermaharajalela di sekitar Selangor memeras ugut tauke balak untuk mencari dana bagi pihak komunis yang masih berusaha meluaskan pengaruh mereka. Pengganas komunis itu turut mencari penyokong dalam kalangan kaum India di kawasan estet di Keling dan Rawang, Selangor serta Slim River, Perak bagi mencari mata dan telinga mereka selain mendapatkan maklumat pergerakan pasukan keselamatan. Setelah hampir sebulan kumpulan pemuda itu yang diketuai oleh Chief Inspector Abdul Kalam Suhaimi menjalankan risikan dengan bantuan seorang pemberi maklumat yang juga pemilik restoran di Jalan Besar Kuala Kubu Baru, akhirnya mereka mendapat maklumat mengenai Pang Wu. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, Pang Wu akan lalu di Sungai Meranti untuk satu perjumpaan dengan anggota-anggota unit kerja bersenjata ke-6 di Bukit Fraser, Pahang pada 16 Disember 1984 dan akan pulang lusa 18 Disember melalui jalan yang sama. Maklumat yang diperoleh segera dimaklumkan kepada pejabat pasukan F di Bukit Aman untuk pasukan Abdul Kalam diarah untuk menjalankan serang hendap terhadap Pang Wu dan pengikutnya yang dipanggil Operasi Ular. Berdasarkan penelitiannya yang dibuat dan maklumat risikan yang diperoleh, hanya 4 orang yang sesuai untuk pergi ke Sungai Meranti untuk melakukan serang hendap yang dirancang pada tarikh Pang Wu pulang dari perjumpaan di Bukit Fraser. Matlamat mereka hanya satu, iaitu untuk menangkap atau menghapuskan Pang Wu yang mempunyai ramai pengikut di Selangor kerana jika pengganas itu terlepas kali ini peluang untuk menjejakinya amat sukar dan dikhawatiri dia akan melakukan pelbagai rancangan yang boleh menggugat keselamatan negara. Disebabkan itulah mereka memerhatikan peta bentuk muka bumi Sungai Meranti sebelum membuat keputusan siapa yang akan pergi melakukan tugas paling berbahaya kerana peluang untuk pulang dengan selamat begitu tipis. Akhirnya Abdul Kalam menawarkan diri untuk melakukan serang hendap tersebut diikuti 3 anggota pasukan F iaitu Sarjan Ibrahim Cemat, Konstebel Rosli Idrus dan Konstebel Rizwan Busu. Tanpa merasa gentar mereka bertawakal agar operasi yang dilakukan berjaya mencapai matlamatnya walaupun mereka mungkin gugur. Ucap selamat tinggal. Pukul 11 malam 17 Disember 1984, Abdul Kalam dan 3 anggotanya telah bersiap sedia dengan segala kelengkapan untuk menuju ke Sungai Meranti. Mereka bergerak lebih awal kerana berdasarkan maklumat, Pang Wu dan pasukannya akan turun dari Bukit Fraser pada petang atau malam 18 Disember. Selain senjata api, peralatan komunikasi serta keperluan lain, mereka membawa 7 Claymore Meng untuk memerangkap Pang Wu dan pengikutnya. Mereka dihantar oleh Timbalan Pegawai Turus Datuk Hassan Salim. Pegawai turus pasukan F, Superintendent Sunny Taib turut datang ke rumah sewa mereka bersama DSP Kamaruddin Hashim atau Ken Mi untuk mengucapkan selamat jalan. Abdul Kalam, Ibrahim, Rosli dan Rizwan sempat bersalaman memohon maaf dengan anggota pasukan F yang lain dan reda sekiranya mereka gugur dalam serangan tersebut. Sunny sempat menyuruh mereka membaca doa sebelum meneruskan perjalanan menaiki van yang dipandu Hasan menuju ke Sungai Meranti. Untuk menjaga kerahsiaan operasi, Hasan mengikut jalan jauh iaitu naik ke Bukit Fraser sebelum turun ke Bentong dan berpatah balik ke Kuala Kubu Baru. Sampai kawasan bukit di Sungai Meranti kira-kira pukul 3 pagi 17 Disember, van yang dinaiki tidak berhenti dan Abdul Kalam serta 3 anggota terlibat terpaksa melompat turun di lokasi berlainan iaitu kira-kira 200 meter setiap orang agar tidak meninggalkan jejak. Selepas semua anggota Abdul Kalam turun dari van untuk memulakan operasi, Hasan meninggalkan kawasan tersebut. Kini tinggal Abdul Kalam dan 3 anggotanya di dalam hutan yang gelap tanpa lampu. Kesemua mereka berkumpul dan berjalan menuruni bukit sehingga terjumpa anak sungai dan menyusuri anak sungai tersebut hingga sampai ke lokasi serang hendap kira-kira pukul 7 pagi. Tanpa membuang masa kerana cuaca semakin terang, Abdul Kalam dan anggota-anggotanya segera memasang 7 Claymore Meng yang dikawal dengan alat kawalan jauh di kawasan bawah bukit berdekatan sungai dalam keadaan hujan. Dalam perancangan mereka, periuk api itu akan diletupkan sebaik sahaja Pang Wu dan pasukannya menuruni bukit tersebut yang juga merupakan jalan balak. Setiap periuk api yang dipasang akan meletuskan 700 bol bering cukup untuk membunuh sepasukan pengganas dalam jarak 50 meter. Mereka kemudian bersembunyi di tempat masing-masing yang telah ditentukan oleh Abdul Kalam bagi menunggu kedatangan Pang Wu dan pasukannya. Masing-masing menggigil kesejukan kerana hawa sejuk memandangkan kawasan tersebut berhampiran Bukit Fraser ditambah hujan yang berterusan. Serang hendak bermula, 4 pengganas maut. Sudah lebih 19 jam Abdul Kalam berlindung di kawasan semak pokok resam.
Dalam tempoh itu sudah beberapa kali dia menukar posisi antara mencangkung dan menyerap bagi mengelak dilihat oleh pengikut-pengikut Pang Wu. Tiga anggota, Ibrahim, Rosli dan Rizwan juga menunggu penuh sabar dan debar di posisi masing-masing. Tepat pukul 9 malam Abdul Kalam yang menunggu di kawasan gigi sungai ternampak cahaya lampu suruh dari atas bukit. Selepas cahaya semakin dekat, Abdul Kalam dengan berpandukan night vision goggle melihat seorang pengganas komunis lengkap bersenjata berjalan menuju ke tempat dia bersembunyi. Anggota komunis itu duduk betul-betul di hadapan Abdul Kalam. Tidak lama selepas itu dia melihat banyak cahaya lampu suluh menandakan ramai pengganas komunis menuju ke arahnya. Tanpa membuang masa kerana bimbang tempat persembunyiannya diketahui musuh, Abdul Kalam memberi isyarat kepada Ibrahim untuk menekan alat kawalan jauh bagi meletupkan claymore mine yang dipasang dan bom. Oleh sebab posisi Abdul Kalam paling hampir dengan claymore mine, dia terkena backblast hingga tubuhnya melayang ke belakang sebatang pokok. Pang Wu dan tiga komunis tewas. Dalam kesakitan dan mata yang kabur, dia terus mencapai senjata dan membetulkan kedudukan night vision goggle dipakainya yang hampir tercabut. Abdul Kalam kemudian nampak anggota komunis yang duduk di atas batu berlari ke arahnya sambil mengacu senjata dan tanpa membuang masa, Abdul Kalam terus melepaskan tembakan bertalu-talu. Dia sendiri tidak tahu berapa das tembakan yang terkena pada pengganas tersebut, namun lelaki itu masih gagah dan melarikan diri ke arah atas bukit. Selepas keadaan reda, Abdul Kalam cuba menghubungi pegawainya bagi mendapatkan bantuan, malangnya alat perhubungannya rosak. Dia kemudian memeriksa keadaan anggotanya dan berdasarkan pemerhatian mungkin 4 pengganas komunis mati terkena letupan periuk api. Dalam keadaan berjaga-jaga kerana mungkin ada serangan balas daripada pihak pengganas komunis, Abdul Kalam dan anggota pasukannya tidak berganjak dari tempat persembunyian masing-masing. Kira-kira 45 minit kemudian terdengar bunyi kenderaan berhenti dan Abdul Kalam lega kerana itu adalah van dipandu Maniam, salah seorang anggota pasukan F. Rupa-rupanya Maniam diminta datang ke lokasi serang hendap kerana bunyi letupan periuk api boleh didengari sehingga ke Pekan Kuala Kubu Baru. Abdul Kalam kemudian menaiki van tersebut bersama seorang anggotanya dan pergi ke Pekan Rawang untuk menyampaikan maklumat kepada pihak tentera kerana lokasi kejadian merupakan kawasan mereka. 2 lagi anggota diarah menunggu di lokasi sehingga pasukan tentera tiba. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak tentera, mereka menemukan 4 mayat dan salah seorang daripadanya adalah Pang Wu. Pihak tentera turut menjejak anggota komunis yang melarikan diri dan menembak mati pengganas itu. Turut dirampas ialah selaras senjata milik kerajaan yang dipercayai milik seorang anggota pasukan polis hutan PPH yang gugur semasa bertempur dengan komunis di hutan Kuala Lipis, Pahang pada tahun 1980. Operasi ular di Sungai Meranti berjaya menghapuskan Pang Wu hasil keberanian dan kesungguhan anggota pasukan F. Walaupun nyawa hampir melayang, Abdul Kalam dan 3 anggotanya bersyukur kerana terselamat dan masih diberi peluang meneruskan perjuangan demi negara.